Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati semua ketua-ketua jabatan, pegawai-pegawai kanan agensi dan jabatan yang bersama dan juga semua media yang bersama pada hari ini. Hari ini kita buat lawatan bersama semua dengan jabatan-jabatan dan agensi mengenai satu laporan yang telah dibuat oleh SADA mengenai kesan-kesan minyak yang berlaku di intake SADA di sini. Di Jenyang, dan kita setelah dilakukan siasatan terdapat sedikit kesan minyak lah yang berlaku pada pukul 4 lebih kurang 4.20 petang hari Khamis, ya, dan kemudiannya beberapa semua jabatan-jabatan terlibat telah bersama di sini, Alsan, Jabatan Alam Sekitar, SPAN, SADA pastinya, dan kemudiannya JKR, polis, ya, telah bersama untuk memulakan siasatan dan melihat kembali kesan daripada kesan minyak yang berlaku, dan memang terdapat bau pada mulanya dan kemudiannya kesan minyak dapat dilihatlah, dan ini melibatkan 3 loji di sini, loji Jenyang Lama, loji Sungai Pau dan loji Jenyang Baru. Yang paling terkesan adalah Jenyang Lama lah, sebab paling dekat dengan pengeluaran air daripada sungai kecil ini. Jadinya kita bimbang pada masa tersebut kerana ini melibatkan 8 loji yang lain di Sungai Muda, ya, dan kalau ia kesannya lebih jauh, ini sampai ke Penang lah, ya, ke Kuala Muda dan seterusnya. Jadi alhamdulillah dan semua 3 loji tersebut diberhentikan kerja-kerja, dan loji Jenyang Lama dimulakan kembali pada pukul 5 petang semalam. Kemudiannya loji Sungai Pau pada pukul 12.30 malam semalam, dan kemudiannya loji Jenyang Baru pada pukul 9 pagi tadi. Ya, akhirnya ketiga-tiga loji telah berfungsi, dan kita berharaplah ke semua 34,000 akaun lebih kurang telah dapat menerima air, paling lewat lagi 2 ataupun 3 jam akan datang. Jadi saya kira ini satu fenomena pertama yang kita lalui. Terdapat tumpahan minyak daripada projek yang dilakukan oleh kontraktor. Walau bagaimanapun, sampel air akan hanya kita perolehi pada esok ataupun lusa daripada makmal, dan kita nak lihat kembalilah kenapa ini boleh berlaku. Kalau ia betul berlaku daripada projek begini, kita akan mulakan satu SOP barulah. Apa-apa projek yang melibatkan sungai utama yang mengeluarkan air ataupun digunakan air untuk domestik, ya, perlu kita ada SOP supaya kontraktor yang diberi tanggungjawab lebih berhati-hati dan menjaga keselamatan air. Kalaupun dia tak melibatkan air, tapi kalau minyak tu tumpah di tanah dan apabila hujan ataupun dalam masa yang panjang pun akan menjadi kesan kepada air kita nanti. Jadi kalaupun tidak berlaku pada hari ini, ia mungkin akan berlaku 5 ataupun 6 bulan akan datang. Jadi kesan minyak ini amat berbahaya, dan kita berharap semua kontraktor dan semua jabatan yang terlibat kerja di tepi-tepi ataupun di pinggiran sungai lebih berhati-hati. Baru atau mungkin agensi-agensi yang terlibat mungkin ada kaedah lain ke dalam memastikan perkara ni tak berlaku, sebab kalau kita tengok di Selangor kan, bila kita berlaku sekali dia akan berulang 2, 3 kali, 4 kali lepas ni. Yalah, apa tindakan yang kita lihat lebih tegas lah berbanding pelaksanaan SOP baru tu? Selain pada sebelum kita buat SOP tu, nanti kita panggil semua jabatan lah, semua jabatan dan agensi yang terlibat. Satu, yang keduanya tindakan-tindakan yang boleh diambil telah ada dalam semua seksyen setiap jabatan dan agensi yang terlibat. Jabatan alam sekitar ada sendiri, dia punya seksyen, Elsan ada, SPAN ada, polis pun ada. Semua tindakan sama ada kriminal ataupun civil ada dalam setiap jabatan masing-masing. Yang kita belum ada memang SOP untuk melakukan kerja-kerja di sepanjang sungai. Itu memang tak ada. Dan macam kita tengok tadi, biasalah mesin tu kita guna pun. Biasalah mesin tu ada menitik agak minyak, kan? Tapi sebab dia tepi sungai, kita kena ada buat precautionary action yang sedikit tambahan sebab ia melibatkan sungai. Ya?
kejadian ni berlaku secara kejut tu, mungkin lepas-lepas ni kalau ada kejadian bekalan air untuk penduduk tu, kalau penduduk ada aduan kan, bila jadi secara mengejut tu tak ada nak siap air banyak apa semua tu. Mereka boleh buat aduan dan penghantaran air memang boleh berlaku. Tapi yang saya tengok tak ada ramai yang komplain pun, sebab saya rasa banyak yang kesan ni rumah sebab musim hujan pun. Musim hujan sebenarnya. Jadi ada dan dia tak melangkaui 24 jam kecuali yang jenjang baru je lah, dia lebih 24 jam. Hal lain tak melebihi 24 jam. Jadi adalah air simpanan mereka. Walau bagaimanapun kita memang menerima aduan dan boleh menghantar air pada bila-bila masa. Datuk, ada tanggapan ke? Ada tanggapan lagi? Basis siasatan sebab keputusan makmal hanya akan keluar pada esok hari ataupun lusa. Kualiti air sekarang macam mana sekarang? Di loji kualiti air okey, semua memang boleh digunakan, selamat digunakan. Maksudnya Datuk, bekalan air dah sampai ke semua rumah? Semua ya. Takat yang daripada jenjang lama Sungai Pau semua dah okey. Hak jenjang baru sebab dia baru on pukul 9 pagi tadi. So dia akan ambil masa 2 hingga 3 jam untuk fully recovered. Ya, dia nak kumpul air lu baru boleh flush out. Lewat-lewatnya petang ni Datuk no. Ya. Semua terima air. Yes. Ada tahap perseriusan pencemaran minyak ni macam mana tu? Kita nak kena Banyak ke minyak yang kita takat tengok dalam mata kita aja, tapi kalau takat bau tu kuat juga kan. Katanya hari Khamis hari tu pukul 4 lebih tu, kalau kita tak, walaupun kita belum nampak tapi kita bau dulu, maksudnya agak serius lah. minyak tu diesel? Diesel. Dia pencemaran melibatkan berapa jauh sungai tu? Tapi mana-mana pun kat sini ya. Takat sini ya. Sebab bila kita cek suruh loji yang bawah sekali, loji mana cik tu? Loji Telui. Yang lepas pada ni loji Telui kan? Bukit Selambau, tidak ada kesan apa-apa. Maksudnya tak pi lah. Sebab air ni kuat sedutan daripada ke tiga tempat muka apa yang intake ni, muka sawuk ni, jadi dia ambil semua sini lah. Tapi Tok, kenapa ada 3 loji yang ditutup? Dah 3 muka intake ni. Semua kat sini? Dah 3 intake. Berdekatan. Dia 3 intake ni, dia pun semua dekat. Jadi dia intake sini, dia pergi kan loji Sungai Pau, loji dia ada dedicated. Daripada Datuk, mana kerja-kerja dia orang buat tu diberhentikan lah pertama? diberhentikan. Nanti saya akan kontak dengan JKR lah. Ni JKR Sik, saya pun tak pasti projek apa dan berapa nilai projek ini dan apa sebenarnya nak dibuat sebenarnya. Sejak bila projek ni? Pun tak tahu. Ni jenis nanti saya dapatkan detail ya. Apa tak tahu Datuk? Pun saya tak tahu. Saya dah, sebab saya tak tengok sendiri, dia saya tak tahu. Tapi kan yang best part kan, tak ada pun mark pun projek. Tak ada signboard projek pun. Tak apa, itu pun nak kena kita perhatikan juga.